memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pelajaran sirah nabawiyah, di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan di antara peristiwa penting yang berlaku setelah perang Badar dan sebelum berlakunya peperangan Uhud. Yang terakhir kita lalu adalah berkenaan dengan peperangan Bani Qainuqa. Secara ringkasnya yang kita lalu adalah bahawasanya Bani Qainuqa merupakan di antara kaum Yahudi yang paling berani dan kebanyakannya bekerja sebagai tukang emas. Jadi mereka adalah yang kaum Yahudi yang paling berani untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka, bagaimana bencinya mereka terhadap agama Islam. Subhanallah. Mereka pula menunjukkan permusuhan mereka dengan Nabi SAW dan juga orang-orang Islam yang lain setelah peperangan Badar. Jadi setelah orang-orang Islam membawa berita kegembiraan atas kemenangan mereka di dalam peperangan Badar. Punca berlakunya peperangan ini, iaitu peperangan Bani Qainuqa, adalah suatu ketika seorang wanita muslimah berjualan binatang-binatang miliknya di pasar Bani Qainuqa. Kaum Yahudi mengganggunya sehingga terbuka aurat wanita itu yang menyebabkan beliau berteriak kerana malu. Ketika seorang lelaki Ansar berlari kepada lelaki Yahudi itu dan membunuhnya. Ketika itu seorang lelaki Ansar kebetulan melalui tempat tersebut, lalu berlari ke arah lelaki tersebut dan membunuhnya, yakni orang Yahudi itu. Sementara Yahudi yang lain merasa marah dan membunuh lelaki Ansar tersebut. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal tersebut, baginda langsung mengumpulkan mereka, yakni orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan berkata, "Wahai kaum Yahudi, berwaspadalah kamu daripada kemurkaan Allah seperti yang telah diturunkan olehnya ke atas kaum Quraisy, dan masuklah Islam kerana sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini adalah seorang Nabi yang kamu dapati dalam kitab kamu dan perjanjian Allah kepada kamu." Subhanallah. Jadi ini adalah apa yang Nabi cuba ingatkan kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa, untuk mereka ingat bahawasanya mereka ini kalau terus dalam keadaan kejahatan, terus menunjukkan mereka menentang Islam, kalau mereka hanya menyembunyikan sifat benci mereka dalam hati mereka, tidak ditunjukkan melalui perbuatan mereka, maka mungkin tidak terjadi perbalahan ataupun persengketaan di antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi mereka sengaja tunjukkan, disagreement mereka tidak suka kepada Islam, mereka tunjukkan. Subhanallah. Nabi ingatkan mereka, kamu berikan apa yang telah Allah tunjukkan pada atas kaum musyrikin, iaitu kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada mereka untuk masuk Islam. Nabi melarang mereka, ajak mereka untuk masuk Islam. Dan Nabi ingatkan kepada mereka bahawasanya salah satu sebabnya adalah kerana mereka tahu bahawasanya Nabi adalah seorang Nabi yang telah disebut oleh Allah dalam kitab mereka. Subhanallah. Begitulah konten apa yang Nabi sebutkan, pesankan kepada orang-orang Yahudi ketika itu, iaitu kaum Yahudi Bani Qainuqa. Malangnya kaum Yahudi Bani Qainuqa menjawab dengan perasaan sombong, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Wa kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar." Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan dan akan diseret ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Sesungguhnya telah datang tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah saling bertemu atau jadi bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah, dan golongan kafir yang melihat orang-orang Islam seolah-olah 2 kali ganda jumlah mereka. Allah buatkan dengan bantuannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah. Kita kalau melihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bahawasanya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini
mereka ini akan dikalahkan. First. Kemudian Allah katakan bahawasanya mereka ini akan diseret ke dalam neraka Jahannam. Sedangkan orang-orang Bani Qainuqa ini masih hidup. Masih lagi ada peluang, kalau kita kata maknanya ada seolah-olah sudah ada, masih ada peluang Islam. Tapi bila Allah SWT turunkan ayat ini, seolah-olah mereka ini sudah confirm akan masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka sengaja nak bunuh orang-orang Islam. Sengaja bahasa kita lah, bahasa kasar cari pasal. Cari pasal, subhanallah. Sudah ada perjanjian damai orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam ketika itu, tapi mereka masih ingkar pula. Subhanallah. Jadi Allah sampai cap mereka akan diseret ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Subhanallah. Baik. Dan kemudian juga diturunkan ayat 58 surah Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fabis ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbul kha'inin. Subhanallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan sesuatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang khianat. Sebahagian maknanya, kalau anda kata mereka itu yang melanggar janji, kamu juga jangan ikut juga melanggar janji. Kalau Allah mengatakan kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan jujur, dengan betulnya. Dan sebenarnya mereka itu melanggar janji, mereka khianat janji mereka, dan sebenarnya orang-orang Islam boleh buat yang sama juga. Subhanallah. Kemudian Allah menutup ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang khianat. Dan innallaha la yuhibbul kha'inin. Tidak suka pada orang-orang yang melakukan khianat. Baik. Maka setelah itu baginda melantik Sayyidina Bashir bin Al-Munzir, atau lebih dikenal dengan Sayyidina Abu Ubabah, sebagai imam di Madinah dan berangkat ke kampung Bani Qainuqa pada pertengahan bulan Syawal tahun ke-2 Hijrah. Sementara itu bendera perang yang berwarna putih dibawa oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nabi pada pertengahan bulan Syawal tahun ke-2 Hijrah pergi ke kampung Bani Qainuqa. Ini baru balik daripada perang Badar ni. Baru balik. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Tak sampai 1 bulan Nabi keluar lagi, pergi perang lagi. Subhanallah. Nabi bukan suka-suka nak pergi perang ni. Bukan maknanya Nabi tak ada kerja pergi perang. Tak ada. Tapi kerana pengkhianatan, subhanallah, dan pergi kepada orang-orang kampung Qainuqa. Kemudian setelah Nabi SAW bersama para sahabat tiba di kampung Bani Qainuqa, baginda langsung mengepung tempat mereka selama 15 hari lamanya, dan selama itu tidak ada seorang pun daripada mereka yang berani keluar, kerana Allah telah mencampakkan perasaan takut di hati mereka terhadap kaum muslimin. Yang tadi kita dengar, Bani Qainuqa ini kaum Yahudi yang paling berani. Apabila Nabi sampai bersama para sahabat, mereka semua dalam keadaan ketakutan. Allah campakkan perasaan takut dalam hati mereka sampai mereka tak berani nak keluar daripada kampung mereka. Subhanallah. Baik. Oleh kerana mereka sudah merasa lemah dan takut untuk pasukan kaum muslimin, maka mereka mengajukan permintaan kepada Nabi SAW supaya mereka dilepaskan daripada dikepung. Bahasa kita maknanya mereka sama surrender. Dah berani-berani menjadi takut, menjadi lemah kerana bekalan makanan mereka hampir habis. Bekalan makanan mereka hampir habis, maka mereka minta Nabi untuk dilepaskan daripada dikepung. Maka Nabi SAW pun mengadakan musyawarah, perbincangan dengan para sahabat untuk membincangkan tindakan yang patut diberikan kepada mereka, sama ada untuk dibunuh atau dibebaskan. Nabi bincang dengan para sahabat kerana belum ada ayat turun. Belum ada ayat perintah berkenaan dengan kalau kepung orang-orang Yahudi ni apa nak buat. So Nabi SAW bincang kepada sahabat. Walhal Nabi SAW punya idea seorang dah cukup. Nabi punya kepandaian seorang dah cukup. Tapi Nabi masih lagi meminta pendapat para sahabat yang lain juga. Ini menunjukkan sifat seorang pemimpin yang ketiga ini menunjukkan sifat rendah diri. Subhanallah. Dan juga Nabi nak menunjukkan bahawa Rasul berbincang, mengadakan mesyuarat pada perkara-perkara yang tidak diletakkan hukum dalam Islam itu adalah perkara di antara perkara-perkara yang sunnah. Bukan perkara yang sunnah, tapi perkara itu pastikan perkara itu adalah perkara yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan dalam agama. Tapi kalau sudah ada hukum dalam agama, maka perkara itu tak boleh dibincangkan lagi. Kita adakan meeting, contohlah dekat masjid ni adakan meeting. Meeting patut tak kita semain zuhur berjamaah pula. Ini namanya meeting sasau.
Benda yang ada dalam agama dia tak boleh bincang lagi. Subhanallah. Baik. Jadi lagi bincang sama dia nak dibunuh oleh orang Yahudi ataupun dibebaskan saja. Akhirnya kaum muslimin setuju dengan keputusan untuk membunuh mereka. Bulat suara. Sahabat agree kata ya Rasulullah tak habiskan kita. Baik. Ketika itu datanglah Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang merupakan di antara pemimpin Khazraj. Jadi kaum Khazraj ini kita tahu dia ada hubungan yang erat dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Baik, beliau memberikan pandangannya berupa dipisahkan kepala mereka dari badan kerana orang Yahudi telah benar-benar melanggar janji dan melampau batas. Bukan sahaja mereka orang Yahudi tak suka, tapi mereka menunjukkan sifat tak suka mereka itu dengan melakukan perkara yang tidak baik terhadap orang-orang Islam. Maka Sayyidina Ubadah bin Samit ini walaupun dia ni rapat dengan orang Yahudi, maknanya dia ada kenalan dalam kalangan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sendiri mengatakan kita bunuh saudara Rasulullah. Subhanallah. Baik. Ketika itu datanglah Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik. Datang. Apa dia buat? Minta baginda untuk bebaskan Bani Qainuqa dengan mengatakan bahawa mereka adalah teman-temannya dan orang-orang yang dijaga. Dia telah mendengarkan bahawa sebenarnya Bani Qainuqa ini so-called ketua munafik itu customer. Macam mana boleh jadi customer pula? Pasal Abdullah bin Ubay ini dia akan curi. Dia akan cuba ngintip berita daripada orang-orang Islam, apa rancangan orang-orang Islam, mereka apa yang sedang dibincangkan oleh orang-orang Islam, kemudian menjual dan information kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Jual dan information kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi dalam petikan lain banyak Bani Qainuqa ini selalu membayar Abdullah bin Ubay ini untuk dapatkan that kind of information. That's why dia consider as customer. Jadi kalau Bani Qainuqa ni mati, bermakna dia hilang customer. Si ketua munafik ni Abdullah bin Ubay. Baik. Mendengarkan saran yang demikian, baginda memalingkan muka daripadanya, tetapi dia terus mendesak dan mengulangi perkataannya supaya baginda melakukan permintaan. Nabi tak layan, Nabi palingkan muka, tapi dia masih paksa Nabi lagi. Dia masih mendesak dan mengulangi perkataannya supaya baginda melakukan permintaannya. Subhanallah. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam sapu baju besi baginda dan ada pendapat mengatakan dari arah belakang. Maknanya kalau bahasa kita lah, ketua munafik ni dia betul-betul nak annoy Nabi SAW. Kasi Nabi dingin. Bahasa kita lah, mendesak Nabi, paksa Nabi. Sampai juga extend dia masukkan tangannya dalam sapu baju besi Nabi. Dia masukkan dalam. Supaya apa? Nabi tak boleh lari. Supaya Nabi tak boleh lari. Subhanallah. Langsung dia kata apa? Ya Rasulullah, berbuat baiklah terhadap mereka kerana mereka adalah tanggunganku. Tetapi baginda bersabda, lepaskanlah tanganmu ini. Dan ketika itu berubah wajah baginda yang mulia menjadi berak kerana marah. Subhanallah. Jadi marah Nabi SAW kerana dilakukan sedemikian. Ini maknanya orang-orang munafik ini dalam peperangan ini betul-betul macam bahasa kita macam tunjuk belah. Nampak sangat orang munafik ini side pada orang-orang Bani Qainuqa. Dah tak boleh nak selindung lagi. Subhanallah. Baik. Sampailah Nabi menjadi marah kerana perbuatan si Abdullah bin Ubay. Akan tetapi dia tetap tidak mahu melepaskan tangannya sambil berkata, aku tetap tidak akan melepaskan tanganku selagi engkau belum menunaikan permintaan. Begini. Ini ketua munafik. Subhanallah. Baik. Bagi dia tetap meminta untuk dilepaskan sehinggalah si ketua munafik itu berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sehinggalah engkau melepaskan mereka kerana mereka adalah keluargaku dan aku tidak mahu terjadinya bencana di sini. Baik. So ini kata si ketua munafik ini. Dia masih lagi degil, cuma yang jelas semua tu dia pakai nama Allah kat sini. Sumpah. Bersumpah untuk tidak mahu lepaskan Nabi sampai Nabi bebaskan orang-orang Bani Qainuqa ini. Baik. Maka baginda langsung memerintahkan agar Bani Qainuqa tidak dibunuh dan bersabda, semoga laknat Allah bersama mereka dan orang-orang yang bersama mereka. Nabi doa dua dekat sini. Nabi kata semoga laknat Allah bersama mereka dan orang-orang yang bersama mereka, iaitu orang-orang munafik. Dua-dua sekali kena dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian berkata kepada ketua munafik itu, ambillah mereka, semoga Allah tidak memberkatimu atas mereka. Maka dia pun melepaskan tangannya daripada batu. Akhirnya Nabi mengikutkan apa yang si ketua munafik minta.
dibebaskan orang-orang munafik tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, dan kemudian Nabi berkata kepada si ketua munafik Abdullah bin Ubay itu dengan mengatakan, ambillah mereka. Semoga Allah tidak memberkatimu atas mereka. Kamu dengan mereka dulu tidak ada berkat daripada Allah. Baik, ini doa Nabi. Ini doa Nabi ini kaum mustajab. Subhanallah. Baik. Ketua munafik ini bila dapat doa macam itu, dia tak rasa takut. Dia langsung cuba lepaskan tangannya daripada Nabi SAW. Baik. Setelah itu baginda memerintahkan agar mereka semua dihalau keluar dari Madinah dalam masa 3 hari. Nabi kasih arahan, dibebaskan tapi mereka tak boleh tinggal di Madinah, kena keluar dari Madinah. Dan melantik Sayyidina Ubadah bin Samit menjadi ketua pasukan muslimin untuk menghalau mereka dari Madinah dan tidak membenarkan mereka untuk menangguhnya walaupun sesaat. Nabi SAW betul-betul menghalau mereka keluar, usir mereka keluar dari Madinah. Kerana kalau mereka terus tinggal kat Madinah ni, mereka tidak akan, pastinya tak akan hisap, tak seri. Mereka akan pasti akan lakukan lagi kejahatan. Jadi Nabi suruh mereka keluar dari Madinah. Baik. Kemudian Bani Qainuqa berangkat menuju ke Syam. Mereka berangkat. Dan sebelum genap setahun mereka di sana semuanya mati kerana doa baginda, semoga Allah tidak memberkatimu atas mereka. Jadi semua Bani Qainuqa itu mati within a year. Within a year semuanya mati dekat Syam. Subhanallah, dia nama tempat yang disebut dalam kitab. Cuma in general kita faham mereka tinggal di Syam. Baik. Sebelum Bani Qainuqa keluar dari Madinah, ketua munafik itu sekali lagi datang ke rumah baginda untuk melakukan perkara yang sama agar baginda tidak menghalau mereka dari Madinah. Dia nak try lagi dia menjelak. Si ketua munafik try nasib. Dia nak buat apa? Dia nak try lagi pegang Nabi, tak nak lepaskan Nabi, agar mana Nabi tidak menghalau orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni dari Madinah. Masih lagi nak pegang Nabi, masih tak serik lagi. Ni si ketua munafik ni, agar baginda tidak menghalau mereka dari Madinah. Baik. Malangnya, para sahabat sudah bersedia menghalangnya. Lalu terjadilah perbalaan dan akhirnya si ketua munafik itu ditampar sehingga muka-mukanya dan pulang dalam keadaan marah. Tapi rupanya tak sampai hajat dia. Hajat dia nak pegang Nabi tak sampai. Pasal waktu tempoh hari sahabat tak jaga Nabi. Jadi ketua munafik ini dapat selit pegang Nabi. Nabi kisah orang sahabat sudah timbul. Jaga Nabi, takut nanti orang Yahudi, si munafik datang lagi. Jadi si munafik ini datang lagi, Abu Bakar datang nak pergi ke rumah Nabi ni. Jadi sahabat sudah jaga depan rumah Nabi. Tapi masalahnya, si ketua munafik ni masih lagi nak berdebat. Dia masih lagi nak kasih macam satu macam alasan nak masuk rumah Nabi SAW. Degil. Subhanallah. Jadi agak tak boleh dengar cakap, satu sahabat sudah suit kamu dia. Ambil kau buat. Akhirnya dia pun pulang dalam keadaan marah. Tak dapat kena pukul lagi. Subhanallah. Apabila Bani Qainuqa mengetahui tentang itu, mereka langsung berkata, kami tidak akan menetap di sebuah tempat yang di dalamnya Ibu Ubay disakiti. Jadi ini perkataan orang-orang Bani Yahudi Bani Qainuqa. Nampak sah orang Yahudi sangat ada hubungan kuat dengan ketua munafik Abdullah bin Ubay. Ini adalah berkenaan dan secara ringkasnya tentang peperangan Bani Qainuqa. Memang kita kata tidak tercetus peperangan, tapi Nabi sudah keluar dari Madinah pergi ke tempat kampung Bani Qainuqa. Baik. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin." ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. Yang artinya, maka engkau lihat orang-orang yang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana. Semoga Allah mendatangkan kemenangan atau mendatangkan suatu hukuman dari sisinya terhadap orang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya.
Dan orang-orang yang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu, telah gugur amalan mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Orang munafik ini punya dialog dengan Nabi SAW yang dia mengatakan bahawa dia tidak mahu, aku tidak mahu tempat ini ditimpa bencana. Allah rakam dari dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dalam ayat Allah mengatakan apa? Mereka mengatakan kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana. Karena terjadi bencana kat tempat itu. Siapa ni? Kata si Abu Bakar bin Ubay. Jadi Allah rakam perbuatan orang-orang munafik ini, Allah rakam dalam Al-Quran sendiri. Subhanallah. Jadi bila benda ni disebut dalam Al-Quran, bukan sahaja untuk disebutkan cerita mereka, tapi disuruh untuk kita mengambil iktibar tentang cerita mereka. Bagaimana mereka ni orang yang depan Nabi baik, berpura-pura menunjukkan keislaman mereka, tapi hakikatnya mereka ini penuh dengan kekufuran dalam hati mereka. Sebab Allah mengatakan, maka kau melihat orang-orang yang munafik yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit hatinya. Obviously kita tahu punca mereka ini, orang-orang munafik ini ada disagreement dengan kebanyakan orang-orang Islam, terutama Nabi SAW adalah kerana penyakit hasad. Adalah kerana penyakit hasad, subhanallah, yang bawa mereka untuk melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Kalau kita melihat dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu Wa Taala describekan sifat orang-orang munafik ini. Allah mengatakan apa? Fawailun lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun. Dan celakalah orang-orang yang solat, yang di mana mereka itu lalai tentang solat mereka. Lalai daripada solat mereka. Allah tak kata mereka itu lalai dalam solat mereka. Allah kata mereka itu lalai tentang solat mereka. Bagaimana mereka ambil ringan tentang bab solat. Ini orang-orang munafik ni. Jadi orang-orang yang kadang-kadang ada orang sebagai orang, dia terjemahkan salah faham. Dia mengatakan maknanya kita ni kalau tak khusyuk dalam sembahyang, kita termasuk orang-orang yang celaka sembahyang. Ini salah faham. Kalaulah ayat itu berbunyi allazina hum fi salatihim sahun, mereka-mereka yang dalam solat mereka lalai, semua kita masuk. Dan kita sekali masuk. Lalu nanti lama-lama orang akan cakap, buat apa nak sembahyang? Nanti kalau sembahyang kita celaka. Buat apa? Subhanallah, salah faham. Ayat tak mengatakan dalam solat, ayat mengatakan tentang solat. Pasal orang-orang munafik ini selalu main-main dengan solat mereka. Subhanallah, itu sebahagian daripada sifat munafik yang masukkan dalam Al-Quran. Baik. Jadi orang-orang beriman ketika itu sampai Allah mengatakan mereka ni wonder. Kenapa orang-orang munafik ini boleh bersumpah dengan nama Allah? Bersumpah mereka akan benar-benar sokong orang Islam, tolong orang-orang Islam. Subhanallah. Tapi sebenarnya di sebaliknya yang mereka lakukan. Telah gugur amalan mereka, bahkan telah musnah, hancur. Habis ni macam kita kata bird. Amalan mereka semua habis. Subhanallah. Lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Baik. Dan itulah secara ringkasnya peperangan yang disebutkan peperangan Bani Qainuqa. Baik, selanjutnya adalah sambung lagi dinamakan sebagai perang Sawit. Baik. Ada pengarang mengatakan bahawasanya peperangan Sawit ini berlaku sebelum peperangan Bani Qainuqa. Ada sebagian ulama mengatakan setelah Bani Qainuqa. Wallahu a'lam. Tapi dia berlaku. Baik. Setelah kaum Yahudi Bani Qainuqa diusir dari Madinah, kaum muslimin tidak keluar berperang buat beberapa ketika kerana orang-orang Yahudi dan munafik di Madinah merasa takut dan lemah untuk melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam yang telah melihat sendiri bagaimana Bani Qainuqa dilakukan oleh orang Islam. Jadi, for time being tidaklah berapa lama sangat, mungkin dalam masa sebulan. Keadaan di Madinah tu kind of macam tenang sikit. Kurang gangguan, kurang mereka punya tekanan. Orang-orang Islam kurang tekanan daripada orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Pasal mereka sudah learn the lesson apa yang Bani Qainuqa ada kena. Baik. Sementara di Mekah pula, ini kisah kat Madinah. Di Mekah pula, kaum musyrikin masih lagi mencari peluang untuk membalas dendam akan kekalahan mereka dan kekalahan dalam perang Badar. Sehingga disebutkan bahawa Sayyidina Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam lagi, beliau bersumpah untuk tidak mandi junub selagi masih lagi belum membalas dendam kepada orang-orang Islam. Jadi tidak akan bersatu dengan isterinya. Maknanya mereka betul-betul ni nekat masa itu.
sanggup tidak mau bersama dengan istrinya selagi mana tidak dapat balas dendam dengan orang-orang Islam. Orang-orang musyrikin zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, mereka ini memang sedia maklum tentang mandi junub. Mereka tahu bahawasanya setelah selesai bersama dengan isteri wajib untuk mandi junub. Mereka tahu tanggungjawab kewajipan itu mereka masih buat. Cuma yang mereka tak familiar adalah bab wudu. Sebab tu ayat wudu tu turun. Jadi bila Allah mengatakan berkenaan dengan dia suruh mandi, mereka otomatik faham. Mereka faham. Subhanallah. Pasal mereka sedia maklum. Betul mengatakan di sini bahawasanya saya Abu Sufyan bersumpah untuk tidak mandi junub selagi masih lagi belum membalas dendam terhadap orang-orang Islam, jadi tidak akan bersatu dengan isterinya. Baik. Maka di bulan Zulhijjah tahun ke-2 Hijrah, atas desakan kaum wanita di Mekah, Sayyidina Abu Sufyan mengumpulkan 200 orang untuk menyerang Madinah. Jadi maknanya barulah lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Perang Badar bulan Ramadan, mereka kalah pada bulan Ramadan. Jadi just within 2 months, Sayyidina Abu Sufyan mengumpulkan 200 orang untuk balas dendam serang orang-orang Islam di Madinah. Ini pun kita kata sebagai serangan yang consider as nekat. Pasal mereka cuma ada 200 orang, Madinah tu berapa ratusan orang Islam ada. Jadi maknanya kalau mereka jadi serang Madinah ketika ini, maknanya mereka yang susah. Consider as bunuh diri lah di Madinah ketika itu. Baik. Ketika mereka tiba di satu daerah yang jauhnya 40 km dari Madinah, mereka berhenti dan melihat di sana. Subhanallah. Dia nama tempatnya. Cuma ke dalam kitab itu ditulis perjalanan lebih kurang dalam 2 malam atau 2 hari untuk sampai ke tempat ke Madinah. Jadi mereka buka khemah melihat di sana. Sampai waktu malam, Sayyidina Abu Sufyan menuju ke Madinah seorang diri meninggalkan tentera musyrikin yang lain. Jadi beliau ni ada plan ketika itu. Baik. Abu Sufyan menuju ke perkampungan kaum Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir dan berjumpa dengan salah seorang ketuanya yang bernama Uyai bin Akhtab. Ini bapa mentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan kita dalam ceritanya nanti. Baik. Uyai ketika itu tidak mahu memberikan sokongannya kepada Sayyidina Abu Sufyan kerana teringatkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Lalu beliau pergi mendatangi pemimpin Bani Nadir yang bernama Salam bin Mishkam yang juga menjaga harta-harta mereka. Jadi harta orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi Sayyidina Abu Sufyan ketika itu, sekali lagi dia belum masuk Islam di waktu ini, jumpa dengan salah seorang daripada ketua Bani Nadir yang bernama Uyai bin Akhtab. Jadi dalam sebuah riwayat lain mengatakan bahawa apabila Sayyidina Abu Sufyan sampai ke rumah Uyai bin Akhtab, dia ketuk pintu rumahnya. Bila Uyai bin Akhtab dengar Abu Sufyan datang, tahu yang kat luar rumah ni Uyai bin Akhtab Abu Sufyan, Uyai bin Akhtab mengatakan, aku tidak mahu bersekongkol. Aku tahu aku dah buat perjanjian dengan Nabi, kalau aku langgar nanti aku kena lakukan seperti mana baik kau juga kena. So dia masih takut. Takut dia Uyai bin Akhtab. Jadi Sayyidina Abu Sufyan pergi ke rumah Salam bin Mishkam, ketua umum Bani Nadir, orang Yahudi. Dan juga ketua dia ditugaskan pada masa yang sama mengumpulkan harta orang-orang Yahudi. Subhanallah. Baik. Kedatangan Sayyidina Abu Sufyan disambut gembira oleh Salam bin Mishkam kerana dia juga sudah lama mendam rasa untuk mengingkari janji mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salam bin Mishkam ni pun memang sudah lama plan atau memang sudah lama tersimpan dalam hati dia untuk tunjukkan gelap, untuk tunjukkan sifat benci, sengaja nak memusuhi orang-orang Islam di Madinah. Jadi bila Sayyidina Abu Sufyan sampai, maknanya sudah sampai masa dia untuk ditunjukkan rasa dendam dia. Memang maknanya kena partner je lah. Dia pula memang dah lama tunggu, kemudian pula datang pula Sayyidina Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan ni pemimpin di Mekah. Dia pemimpin ke Mekah waktu itu. Pasal banyak kawan-kawan dia sudah mati. Baik. Maka dengan rasa benci di hatinya, dia memberikan berbagai cadangan dan bersetuju untuk menolong Sayyidina Abu Sufyan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi bila Sayyidina Abu Sufyan masuk ke rumahnya, mereka dulu berbual, rupanya Salam bin Mishkam dah macam-macam plan ada. Cuma belum buat saja. Tunggu masa untuk execute.
Tapi belum buat. Subhanallah. Jadi bila Abu Sufyan datang, mereka pun bercadang, mereka nak gabung sama-sama untuk perang Nabi SAW. Baik. Pada keesokan harinya, Sayyidina Abu Sufyan kembali ke kawasan mereka melihat, lalu mereka pun berangkat menuju ke Madinah bersama tenteranya. Jadi Sayyidina Abu Sufyan bersama 200 orang tenteranya berangkat menuju ke Madinah. Baik. Ketika mereka berada di pinggir Madinah, mereka melihat sebuah ladang kurma, lalu mereka membakar. Yang first kali mereka buat adalah mereka bakar ladang kurma. Yang kita tahu bahawa Madinah ni memang penuh dengan pokok kurma. Ladang kurma memang banyak. Pada masa yang sama mereka mendapati ada 2 orang Ansar yang sedang bekerja di sana. Lalu mereka membunuhnya kemudian pulang ke Mekah. Jadi bila mereka nampak ada pokok kurma kat situ, mereka bakar pokok kurma itu. Dan pada masa yang sama nampak ada 2 orang Ansar sedang bekerja di pokok kurma tersebut. Dia pun kena bunuh juga. 2 orang ni kena bunuh. Lalu mereka pun nak bergerak pulang ke Madinah. Maknanya sengaja nak cari pasal. So kau ni macam walaupun tak dapat perang dengan semua orang Islam, dapat kacau sikit pun jadilah. Dapat tunduk sikit balas dendam pun jadilah. Jadi mereka pun nak balik ke Mekah. Baik. Apabila kejadian ini sampai kepada Nabi SAW, maka baginda langsung mengumpulkan tentera muslimin dan berangkat untuk mengejar kaum musyrikin. Orang-orang yang ada di kawasan tersebut nampak sampai kami kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun dengan pada masa itu juga kumpulkan tentera orang Islam langsung berangkat mengejar orang-orang musyrikin tersebut. Sampainya mereka di sana, kebetulan kaum musyrikin masih ada di tempat itu. Maka dengan secepatnya mereka meninggalkan tempat itu kerana melihat sekumpulan muslimin sedang mengejar mereka. Jadi orang-orang musyrikin ini belum masih berejar. Tapi bila nampak orang-orang Islam sedang mengejar, naik kuda, mengejar dengan secepatnya, maka mereka pun balik dengan secepatnya. Pulang, keluar dari tempat tersebut dengan secepatnya. Pasal kena kejar. Dan pada masa yang sama, orang-orang musyrikin ini mereka membawa tepung gandum yang sangat banyak yang menghambat kelajuan mereka untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang musyrikin ini maknanya mereka bawa bekal. Dan mereka bawa tepung gandum yang sangat banyak. Maknanya nak buat roti. Subhanallah. Bawa tepung gandum yang sangat banyak. Jadi bila banyak, nak balik ni agak slow sikit. Berat. Subhanallah. Akhirnya mereka membuang semua tepung tersebut berjumlah ratusan karung. Bahasa kita bunyi lah. Kemudian diambil oleh kaum muslimin dan pulang ke Madinah membawa tepung itu dan diberikan kepada sekalian kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka nak balik ni terpaksa keluarkan semua mereka tepung-tepung ni di tengah jalan, biarkan mereka cabut. Subhanallah. Maka orang Islam datang sampai ambil itu semua tepung bawa balik ke Madinah. Kasih pada orang-orang Islam di Madinah. Baik. Oleh sebab itu peperangan ini dinamakan dengan peperangan Sawit, iaitu perang tepung. Sawit itu maknanya tepung. Jadi namanya perang tepung. Subhanallah. Kita kalau dengar dia macam kelakar pula dalam perang tepung. Subhanallah. Tapi memang itulah yang terjadi. Jadi ulama-ulama yang tulis sirah mereka akan namakan namanya perang Sawit, perang tepung. Subhanallah. Jadi tidak terjadi betul-betul tercetus peperangan saling serang menyerang, tapi mereka sempat larikan diri. Orang musyrikin sempat larikan. Baik. Kemudian pasukan kaum muslimin dan kembalinya ke Madinah adalah selama 5 hari malam. Kembalinya ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadakan solat Idul Adha bersama kaum muslimin di suatu tanah lapang di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat hari raya di tanah lapang, bukan di masjid. Why? Kerana masjid ketika itu tak boleh menampung semua orang. Tak boleh menampung. Jadi Nabi buat di tanah lapang. Di tanah lapang yang berada di Madinah. Jadi semua boleh sama-sama sekali. Baik. Setelah solat, baginda menyembelih seekor kambing sebagai ibadat kurban. Begitu juga kaum muslimin yang mampu. Solat Idul Adha dan ibadat kurban ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam. Daging kurban itu dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. So ini yang setelah terjadinya perang Sawit ini, Nabi SAW mula melakukan sembahyang Hari Raya Idul Adha. Ini solat Hari Raya Idul Adha yang pertama, tahun kedua Hijrah. Ulang daripada perang Sawit. Dan pada masa yang sama juga menyembelih ibadat kurban. Baik. Kalau pada awal-awal Islam, daging kurban ini tak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Awal-awal
awal Islam. Kemudian dimasukkan. Kenapa? Kerana orang-orang ketika itu, orang-orang kaya ketika itu, kalau mereka menyembelih, mereka akan simpan sendiri. Jadi orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang miskin mereka ramai dapat. Yang Nabi mengatakan dalam hadis tidak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Subhanallah. Kemudian setelah itu Nabi hukum berkenaan dengan daging kurban ini dimaksudkan, diangkat, dan kita simpan. Nak sampai 3 bulan ke, nak sampai setahun ke, terserah. Kalau bau pun nasiblah, uji sendiri. Subhanallah. Baik. So itu adalah ringkasnya yang dinamakan sebagai perang Sawit. Selanjutnya adalah dinamakan sebagai peperangan Zi'mar. Peperangan ini dikenali juga dengan peperangan Ghatafan yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijrah. Ada yang mengatakan berlaku pada 12 Rabiul Awal. Dan hari Maulid Nabi itu sendiri berlaku peperangan yang dinamakan sebagai perang Ghatafan atau perang Zi'mar. Baik. Ia berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijrah. Jadi kita masih ingat, kita sedang mendahului peristiwa-peristiwa penting yang berlaku antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. So sekarang kita masih bulan Rabiul Awal. Baik, tahun ke-3 Hijrah. Peperangan ini bermula dengan sebuah kabar yang telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kaum Bani Muharib dan Bani Sa'labah telah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka ni rancang, mereka telah decide, telah setuju untuk serang Nabi SAW dan orang-orang Islam di Madinah. Kaum Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Baik, bersetuju untuk berkumpul untuk perang orang-orang Islam. Maka baginda mengumpulkan 450 jumlah sahabat untuk bersama ke tempat mereka setelah melantik Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi pemimpin ketika baginda keluar ke kampung Ghatafan. Baik, tempat itu namanya berdekatan dengan kampung Ghatafan. Tempat mana mereka berkumpul. Baik. Pihak musuh pula diketuai oleh seorang daripada Bani Muharib yang bernama Dunsur bin Al-Harith Al-Ghazfani, yang ketika itu sedang berkumpul di kawasan Ghatafan. Jadi ketua dia, Dunsur nama dia, bin Al-Harith. Di dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin bertemu dengan seseorang dari Bani Sa'labah yang bernama Hibab. Ada kata Hibab. Tetapi dia terlebih dahulu memberitahu kepada baginda dengan berkata, andai mereka tahu tentang kedatangan baginda, dan saya mereka pasti akan melarikan diri ke gunung kerana tidak mahu berperang dengan Tuhan. Jadi Hibab ni bila nampak orang-orang Islam 450 orang datang ni, mereka datang ni untuk menunjukkan kekuatan orang-orang Islam. Pergi ke tempat Ghatafan ni, subhanallah, dengan semangat mereka, Hibab kata kalau orang-orang Ghatafan ni nampak, definitely mereka akan lari. Mereka akan lari masuk sembunyi dalam belakang gunung. Baik, kerana tidak mahu berperang dengan Tuhan. Jadi yang awal-awal mula tu semangat-semangat nak perang orang Islam di Madinah, semua cancel, semua lari. Baik. Kemudian baginda mengajaknya untuk memeluk Islam, dan beliau memeluk Islam. Nama tu Hibab tadi. Setelah itu beliau menjadi penuh